Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sariha binti Hashim, memegang kad matrik C19A0786. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan Masjid Ar-Rahman. Tempat ibadat atau rumah ibadat merupakan sesuatu institusi di mana sekumpulan orang datang untuk bersemayam atau melakukan kegiatan keagamaan lain. Bentuk dan fungsi seni bina keagamaan telah berkembang selama ribuan tahun dari segi perubahan kepercayaan dan gaya seni bina. Istilah kuil sering digunakan sebagai istilah umum untuk rumah ibadat, dengan pengecualian gereja dan masjid. Masjid adalah tempat bagi umat Islam beribadah. Menekuni kembali sejarah Islam pada masa lampau, masjid adalah pusat komuniti, masyarakat dan bandar-bandar yang menghadiri masjid ini. Kini, masjid terutamanya di negara-negara umat Islam boleh dijumpai di mana-mana sahaja, memudahkan umat Islam untuk menunaikan solat 5 waktu. Masjid di dunia barat pada zaman sekarang menerapkan konsep pusat integrasi yang turut mempunyai pusat pengajian, kemudahan komuniti serta untuk beribadah. Antara masjid yang terdapat di Kelantan ialah Masjid Muhammadi, Masjid Kampung Laut, Masjid Taliput dan Masjid Ar-Rahman. Fokus kajian pada kali ini ialah Masjid Ar-Rahman yang terletak di Pulau Gajah, Pekalan Cepak, Kelantan. Masjid ini sebenarnya dibina di atas tanah paya bakau oleh seorang pederma yang mewakafkan tanah miliknya. Masjid Ar-Rahman adalah gabungan seni bina Melayu Kelantan, Nusantara, terutamanya Indonesia. Ada sedikit sentuhan Turki dan Yaman. Malah ukiran ayat Al-Quran daripada kayu yang memenuhi bahagian atas masjid menggunakan kepakaran penyukir dari Yapara, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aslinda binti Muhammad Anwar, bernombor matrik C19A0481. Permasalahan kajian yang kami dapati dalam menjalankan kajian tentang Masjid Ar-Rahman telah kami dapati dalam beberapa perkara yang menyebabkan kami ingin mengupas beberapa perkara tersebut. Antaranya adalah masjid merupakan pusat ibadah serta pusat penyebaran ilmu tentang agama. Selain itu, masjid juga telah dijadikan sebagai pusat tarikan pelancong kerana mempunyai keunikan dari segi seni bina yang terhasil. Selain itu, pengkaji yang terdahulu telah menjalankan penyelidikan tentang Masjid Ar-Rahman telah mengumpulkan beberapa fakta yang kurang jelas tentang penubuhan masjid tersebut. Selain itu juga masyarakat setempat tidak mengetahui sejarah penubuhan asal Masjid Ar-Rahman dan mereka juga kurang mengkaji tentang Masjid Ar-Rahman. Jika kajian tentang Masjid Ar-Rahman ini tidak dijalankan, sudah tentu belia hari ini tidak mengetahui tentang sejarah penubuhan serta sejarah pembukaan awal masjid tersebut. Hal ini telah menyebabkan beberapa perkara untuk kami mengkaji supaya belia hari ini mengetahui tentang penubuhan serta keunikan yang ada pada Masjid Ar-Rahman, akan menyebabkan belia pada hari ini mengkaji semula dan mengetahui cara perkembangan masjid tersebut.
kajian tentang Masjid Ar-Rahman ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat, terutamanya golongan belia, bahawa Masjid Ar-Rahman ini kurang diambil perhatian serta tidak penting. Oleh itu, apabila kajian ini telah dijalankan, ia sekurang-kurangnya akan menarik minat belia untuk mengkaji lebih dalam tentang Masjid Ar-Rahman ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang objektif kajian yang telah kami lakukan. Objektif yang pertama ialah mengkaji Masjid Ar-Rahman sebagai tempat pelancongan. Yang kedua, mengkaji cara kewujudan seni ukir pada Masjid Ar-Rahman. Yang ketiga, mengenal pasti kesan reka bentuk masjid terhadap pengetahuan orang ramai. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti kelebihan Masjid Ar-Rahman berbanding masjid lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nakib bin Ahmad. Saya bernombor metrikkan C19A0264. Saya dan kumpulan saya telah membuat kajian mengenai Masjid Ar-Rahman. Di sini saya akan menerangkan tentang persoalan kajian. Yang pertama, apakah pembinaan Masjid Ar-Rahman ini dapat meningkatkan sektor pelancongan di Kampung Pulau Gajah, Sabak? Dan yang kedua, bagaimanakah struktur ukiran seni ini diambil pada struktur Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah, Sabak? Dan yang ketiga, bagaimanakah struktur ukiran seni ini dapat meningkatkan pengetahuan Islam pada masyarakat dan pelancong di Kampung Pulau Gajah, Sabak? Dan yang keempat, apakah kelebihan yang ada pada Masjid Ar-Rahman ini berbanding dengan masjid-masjid yang lain? Berdasarkan kajian ini, kami merasai perlu untuk mengkaji persoalan kajian ini. Dengan persoalan kajian ini, kami mendapati bahawa pelbagai aspek luaran dan dalaman yang perlu dimanfaatkan oleh orang ramai dan individu sendiri. Dan aspek luaran ini, Masjid Ar-Rahman ini terdapat dengan pelbagai struktur ukiran seni yang diambil dari negara-negara seperti Indonesia, Maghribi, Yaman dan Turki. Ukiran-ukiran ini bercirikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya, ia seperti 5 kalimah syahadah dan juga surah-surah yang diletakkan di dinding-dinding dan juga tebing bumbung Masjid Ar-Rahman. Mengenai Masjid Ar-Rahman ini, ia telah pun diwakafkan oleh seorang penderma yang mendermakan sebanyak 6 juta ringgit. Dengan tanah wakaf yang diberikan oleh beliau, dia telah mendapat sokongan daripada pelbagai-pelbagai aspek dan pelbagai pihak untuk mendirikan Masjid Ar-Rahman ini. Masjid Ar-Rahman ini boleh menampung lebih daripada 1000 orang dan juga untuk membuat pelbagai aktiviti dan juga ibadah pada Masjid Ar-Rahman ini. Kampung Pulau Gajah, Sabak telah meriuhkan keadaan di situ dan membuatkan Masjid Ar-Rahman ini begitu unik dan menarik. Seterusnya, sorotan kajian. Kami telah mendapat tahu bahawa terdapat beberapa kajian lepas pernah dibuat berkaitan dengan masjid-masjid yang terdapat di Kelantan. Oleh itu, bagi menentukan perjalanan kajian ini, kami telah melakukan semakan dengan mengkaji penyelidikan yang telah dibuat sebelum ini di dalam internet. Kami mendapati bahawa terdapat kajian mengenai Masjid Ar-Rahman yang ditulis di dalam berita harian online. Pada 4 Oktober 2018, tulisan Muhammad Zulkifli Zainuddin yang bertajuk Masjid Ar-Rahman, Sulam Keunikan Seni Bina Melayu Islam. Ini menceritakan tentang keunikan masjid dari segi reka bentuk dan seni bina. Beliau juga menuliskan tentang keunikan Masjid Ar-Rahman tidak terbatas pada pandangan luar dan dalam bangunan. Sebaliknya, sudut pandangan atas memberi gambaran
lebih menarik seolah-olah masjid berada di sebuah pulau kecil. Akhir sekali, pengkaji memperolehi maklumat daripada blog Odyssey pada 10 Disember 2019 yang bertajuk Masjid Ar-Rahman yang dibina di tengah pulau. Ini kisah di sebalik seni bina memuka Masjid Pulau Gajah. Blog ini menceritakan keistimewaan seni bina dan fungsi yang terdapat di masjid tersebut. Setiap objek yang berada di dalam maupun di luar kawasan Masjid Ar-Rahman. Selain itu, pengkaji juga mendapati terdapat juga kajian yang telah dilakukan oleh Nabri Siddiq di dalam blog Iluminasi pada 25 Mei 2018 dengan bertajuk Inilah Masjid Tertua di Negara Kita. Masjid Kampung Laut, Nila Puri, Kelantan ini menceritakan mengenai sejarah awal Masjid Kampung Laut yang menjadi bukti kedatangan Islam dari arah timur dan bukannya barat seperti yang diceritakan dalam sejarah dunia. Seterusnya, pengkaji juga turut mendapati terdapat kajian yang telah dilakukan oleh Muhammad Ismail di dalam blognya mengenai Masjid Muhammadi. Di dalam blognya, beliau menceritakan mengenai sejarah Masjid Muhammadi dan reka bentuknya. Masjid ini merupakan masjid mesra jemaah dan memikatkan hati anak muda untuk mengimarahkannya lagi. Pengkaji mendapat maklumat mengenai keunikan ukiran seni bina Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah, Sabah melalui sinar harian online pada 30 Mei 2020. Masjid ini memuka setiap mata yang memandang sekaligus menjadi tarikan baharu kepada sektor pelancongan di negeri ini dan terseragam indah di kawasan hujung perkampungan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahagian metodologi kajian. Menurut Luqman Ismail 2013, beliau telah menyatakan bahawa metodologi kajian adalah salah satu cara untuk menstruktur dan mengadun segala maklumat atau data yang diperoleh daripada penemu bual secara terjaga. Metodologi kajian ini juga perlu ada untuk menjaga segala data dan perolehan mengenai kesahihannya tanpa kepalsuan. Metodologi kajian ini merungkaikan segala data dan maklumat yang diperolehi dengan menyusunnya dengan teratur. Oleh itu, pengkaji perlulah untuk memanfaatkan segala maklumat atau data yang diperolehi daripada penemu bual. Metodologi kajian ini juga bertujuan untuk menetapkan segala kesahihan maklumat atau data yang diperolehi tanpa ada kepalsuan daripada penemu bual. Data-data dan maklumat yang diperolehi dapat menghasilkan segala objektif kajian ini. Kami telah menggunakan dua kaedah utama untuk mendapatkan metodologi kajian ini. Yang pertama, kami telah menggunakan metodologi perpustakaan. Kami telah mendapatkan segala bahan ilmiah dan sumber-sumber buku daripada perpustakaan. Ini termasuk dengan pelbagai topik-topik mengenai Masjid Ar-Rahman dan segala maklumat yang telah diwartakan oleh pencipta buku. Seterusnya, kami juga telah menggunakan kaedah internet. Internet ini dapat membantu kami untuk mencari pelbagai maklumat mengenai Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah, Sabah. Dengan adanya penapisan daripada penerbit, kesahihan tentang maklumat ini dapat diperolehi secara benar. Oleh itu, kami telah pun berjaya untuk menyusun segala maklumat dan data dengan lebih baik melalui internet ini. Seterusnya, kami juga telah melakukan kajian lapangan. Yang pertama adalah temu bual. Kami telah pun menemu bual salah seorang daripada ahli jawatan kuasa di Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulau Gajah, Sabah. Dia telah pun memberikan segala maklumat dan data yang jelas, dan itu yang membuatkan kami untuk menyusun segala maklumat itu secara betul dan tersusun.
Yang kedua, kajian lapangan adalah secara pemerhatian. Kami juga telah memerhati Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah, Sabak dengan menghantar seorang wakil. Dengan adanya pemerhatian ini dapat memberikan kesahihan yang begitu kuat untuk membuktikan bahawa Masjid Ar-Rahman ini mempunyai pelbagai maklumat dan data. Maklumat-maklumat mengenai pemerhatian ini memberikan kami untuk lebih menguatkan struktur kajian kami. Dan yang ketiga, kami telah pun menggunakan soal selidik. Soal selidik ini kami telah pun menggunakan borang yang mengandungi pelbagai soalan mengenai Masjid Ar-Rahman. Kami telah pun memberinya kepada ahli jawatan kuasa di situ. Segala data dan jawapan yang diberikan, kami menyusunnya dengan baik. Segala susunan itu mengukuhkan lagi kekuatan tentang kajian Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah, Sabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anis Mardiah binti Syahari alias Muhammad Farid, nombor matrik C19A0636 akan membentangkan mengenai dapatan kajian Masjid Ar-Rahman. Dapatan kajian yang pertama yang kami perolehi ialah mengenai asal-usul. Masjid Ar-Rahman terletak di Kampung Pulau Gajah, Sabak, Pekalan Cepa, Kelantan. Masjid ini dibina di atas tanah paya bakau oleh seorang penderma yang mewakafkan tanah miliknya. Masjid Ar-Rahman sangat unik kerana mempunyai gabungan seni bina Melayu Kelantan, Nusantara terutamanya Indonesia dan ada sedikit sentuhan daripada Turki dan Yaman. Malah, ukiran ayat Al-Quran daripada kayu yang memenuhi bahagian atas masjid menggunakan kepakaran daripada pengukir dari Jepara, Indonesia. Selain itu, khidmat 10 pekerja dari Indonesia juga digunakan untuk menghasilkan lebih 90% ukiran tangan pada masjid. Separuh daripadanya ukiran ayat suci Al-Quran. Dapatan kajian yang seterusnya adalah mengenai ukiran Masjid Ar-Rahman. Keindahan Masjid Ar-Rahman dapat diterjemahkan dengan setiap sudut. Hampir 80% adalah ukiran tangan, iaitu ukiran 99 nama-nama Allah dan juga ayat-ayat suci Al-Quran termasuk surah Al-Mulk, surah Yasin dan juga surah Ar-Rahman yang membuatkan pengunjung tidak putus-putus mengunjungi Masjid Ar-Rahman. Ukiran ayat Al-Quran daripada kayu yang memenuhi bahagian atas Masjid Ar-Rahman menggunakan kepakaran pengukir dari Jepara, Indonesia. Setiap arca atau hiasan dalaman masjid ini mempunyai maksud yang tersirat. Ini termasuk batu yang diukir daripada ayat suci Al-Quran menjadi hiasan di tepi masjid juga diilhamkan daripada batu bersurat Terengganu. Beduk dan ketuk-ketuk di luar masjid juga adalah asli yang dibeli dari negara jiran. Pada zaman dahulu, tanpa pembesar suara, mereka menggunakan kedua alat itu untuk menandakan waktu solat. Pembinaan juga merupakan salah satu daripada dapatan kajian Masjid Ar-Rahman. Cetusan idea yang diilhamkan oleh individu yang membiayai pembinaan masjid ini apabila beliau seringkali merantau ke luar negara dan mengambil sedikit sebanyak konsep idea masjid-masjid yang pernah dilawati, terutamanya Masjid Agung Demak, Indonesia, selain daripada masjid di Turki dan juga masjid di Maghribi. Di tengah ruangan solat pula terdapat 5 tiang daripada kayu bala asli yang membawa simbol kepada 5 rukun Islam. Malah di lelangit masjid pula terdapat 15 bintang yang diilhamkan daripada Masjid Biru Turki serta ukiran bulatan 4 nama Khulafa Ar-Rashidin. Paling menarik, ciri-ciri masjid ini ialah binaannya sangat praktikal. Bukan sahaja cantik, tetapi pembinaannya tidak melupakan golongan kurang upaya OKU dan warga emas yang mempunyai masalah sakit kaki. Dengan hanya 2 mata tangga dan juga laluan kursi roda, masjid ini turut menyediakan tandas duduk bagi kegunaan mereka. Hanya ada satu saja tandas cangkung di kedua-dua belah bilik air lelaki dan juga wanita. Berbeza dengan masjid lain di kawasan luar bandar.
Masjid Ar-Rahman menetapkan ciri-ciri teknologi hijau dalam memastikan ia mesra alam tanpa menggunakan penghawa dingin. Masjid ini agak sejuk di bahagian dalam kerana binaan tingkap dari atas ke bawah dikelilingi bangunan ini secara tidak langsung membuka laluan angin. Di samping itu, keistimewaan juga merupakan dapatan kajian Masjid Ar-Rahman. Dari segi reka bentuk luaran hingga perincian dalaman, setiap butiran seni bina mencerminkan kedamaian dan ketenangan. Malah, binaannya turut dikelilingi hutan dan parit mewujudkan panorama semula jadi. Melangkah masuk Masjid Ar-Rahman cukup mengujakan apabila setiap langkah disambut pemandangan gerbang besar yang dibina tinggi menggunakan kayu cengal. Masjid Ar-Rahman seolah-olah berada di tengah-tengah pulau. Masjid ini sebenarnya dibina di atas tanah paya bakau oleh seorang penderma yang mewakafkan tanah miliknya. Keunikan Masjid Ar-Rahman tidak terbatas pada pandangan luar dan dalam bangunan sahaja. Sebaliknya, sudut pandangan atas memberi gambaran lebih menarik seolah-olah masjid berada di sebuah pulau kecil. Khidmat 10 pekerja dari Indonesia diguna pakai untuk menghasilkan lebih 90% ukiran tangan pada masjid. Separuh daripadanya adalah ukiran ayat suci Al-Quran. 2 pintu masuk masjid contohnya diambil daripada Yaman, tiang dari tempat imam solat pula dari Maghribi, set geduk berasal daripada Indonesia dan lakaran Al-Quran dalam bulatan di tengah shilling pula dibawa daripada Turki. Pemilihan lokasi masjid yang dikelilingi parit dan rimbunan pokok turut memberikan kelebihan apabila menghasilkan udara nyaman dan sejuk kepada binaan itu. Selian lokasi juga terletak di kawasan hujung kampung. Mengenai aspek kemudahan, tempat letak kenderaan yang luas bagi kemudahan jemaah disediakan. Malah, bumbung parkir juga dipasang panel solar bagi tujuan menjimatkan tenaga elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saliza binti Atli dan kad matrik saya C19A0414. Hari ini saya nak membentangkan rumusan keseluruhan mengenai kajian telah kami lakukan terhadap Masjid Ar-Rahman yang terletak di Pulau Gajah, Kelantan. Seperti yang kita sedia maklum, masjid ini merupakan rumah ibadah ataupun tempat ibadah bagi seluruh umat Islam baik di dalam Malaysia maupun di luar negara. Dan fungsi masjid ini bukan sahaja untuk menunaikan solat berjemaah dan sebagainya, malah masjid ini menjadi pusat keagamaan bagi seluruh aktiviti berunsur Islamik. Dan di Malaysia kita dapat 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan setiap individu walaupun berbeza kaum mestilah mempunyai tanggungjawab untuk menghormati agama lain. Seperti Masjid Ar-Rahman sendiri, ia menjadi tumpuan pelancong kerana reka bentuknya yang unik. Tidak dapat dinafikan, di Malaysia ni memang banyak sangat masjid yang mempunyai reka bentuk yang tersendiri yang menjadikan ia unik dan bukan saja untuk digunakan untuk melakukan ibadah, malah menjadi pusat pelancongan di Malaysia. Salah satunya Masjid Ar-Rahman lah yang telah kami buat kajian. Dan masjid ini juga dianggap sebagai tempat rumah ibadah dan suci dan tinggi darjatnya di sisi orang Islam. Apa yang boleh saya katakan, diharapkan generasi akan datang akan sentiasa memelihara kesucian dan kemuliaan masjid dengan terus membina banyak masjid di Malaysia bagi tujuan aktiviti-aktiviti keagamaan dan menjadi salah satu sektor pelancongan bagi meningkatkan lagi ekonomi negara pada masa akan datang. Dan masjid ni akan terus dilestarikan oleh anak-anak muda dan golongan tua untuk meningkatkan kualiti dan kerja-kerja ibadah pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.